Seterusnya Yang Berhormat Puan Teresa Kok. Terima kasih. Soalan saya nombor 4. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Berhormat Seputih yang selalu begitu peka dengan Kementerian MPIC dan sering bertanyakan soalan-soalan yang berkait rapat dengan kementerian ini. Dan saya faham sebagai mantan menteri, beliau memang begitu selalu ambil tahu. Dan Tuan Yang di-Pertua, sepanjang tempoh antara Mac 2020 sehingga ke Ogos 21, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKPD dan Pelan Pemulihan Negara, dan oleh itu banyak sektor komoditi kita yang tidak dapat dijalankan secara keseluruhan ataupun full force dengan izin. Bagi kelestarian sektor industri getah, kerajaan telah memberi kelonggaran kepada aktiviti tertentu seperti penorehan, pembelian, pemprosesan dan sektor penghilangan yang berkaitan dengan perubatan tertakluk kepada kelulusan MITI. Jadi antara penambahbaikan sektor getah yang telah dilaksanakan dalam tempoh Mac 2020 sehingga ke Ogos 2021 adalah seperti berikut. Yang pertama, membangunkan koridor pengeluaran latex negara, di mana pada masa ini harga latex ataupun susu getah domestik lebih tinggi daripada getah sekrap ataupun kaplam. Di samping itu, permintaan latex domestik turut meningkat bagi memenuhi keperluan industri penghilangan terutama sarang tangan getah. Oleh itu, bagi meningkatkan pengeluaran latex negara, projek perintis koridor latex Pantai Timur sedang dilaksanakan melibatkan negeri-negeri Pantai Timur Semenanjung iaitu Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Untuk tujuan ini, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak 16 juta secara padanan pada tahun 2021. Dan yang kedua, kementerian juga memperluaskan penggunaan rim niaga, di mana rim niaga adalah satu inovasi LGM ataupun Lembaga Getah Malaysia yang merupakan satu aplikasi telefon pintar yang digunakan untuk pembelian, merekod transaksi pembelian dan menjana risit pembelian secara automatik. Dan selain itu, kerajaan juga mempergiatkan hebahan dan kesedaran kepada pekebun kecil agar memohon IPG ataupun insentif penoreh getah supaya ini dapat membantu mereka juga, dan memodernkan penyampaian maklumat kepada pemegang lesen dan para pekebun kecil getah. Kita juga menggalakkan amalan tanaman integrasi, di mana kita telah melakukan perkara ini di integrasi getah dan nanas di Lakai Negeri Sembilan, getah dan petai kelapa di Jerantuk Pahang, dan juga integrasi durian di Sungai Buloh dengan getah. Dan kita juga melancarkan program transformasi perusahaan getah negara ataupun target. Dan untuk makluman, kejayaan industri sarung tangan juga telah dianggarkan sumbangan daripada pekebun kecil industri adalah sebanyak 6.5%, di mana ia membantu menaik taraf penjualan getah kita dan membantu penoreh kebun kecil getah negara kita. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kita tahu pengeluaran kedah pada tahun 2019 adalah 640,000 tan dan pada tahun 2020 ia jatuh kepada 530,000 tan. Jadi ini bermaksud walaupun harga getah antarabangsa sudah pun naik, tetapi sebenarnya volume ekspor kita ni telah pun jatuh dan sebenarnya pekebun kecil tidak dapat untung yang banyak daripada ini. Dan kita tahu yang pekebun kecil getah menghadapi banyak masalah seperti banyak pokok getah telah pun tua dan juga kekurangan pekerja asing kerana ramai penoreh getah tidak harus bergantung kepada pekerja asing untuk menoreh getah. Jadi soalan saya ialah, di bawah sektor getah, kita ada RISTA. Itu pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah yang mana yang programnya termasuk penanaman semula pokok getah dan juga pemberian bantuan musim tenggujuk. Manakala di bawah Lembaga Getah Malaysia,
ia juga ada program macam insentif pengeluaran getah yang bagi pekebun kecil subsidi bila harga getah telah pun jatuh, dan LGM juga perlu melibatkan diri dalam bidang penyelidikan, research. Jadi soalan saya ialah, sekiranya kita mau membantu pekebun kecil getah, sebenarnya yang RISTA ni haruslah berada di bawah MPIC. Saya nak tolong Yang Berhormat, supaya yang LGM yang mana tidak cukup kaki tangan on the ground pada kebun, mereka yang RISTA ni boleh ada kerjasama yang lebih erat dengan pihak LGM kerana LGM tidak ada kaki tangan yang cukup. Jadi soalan saya ialah, adakah yang kementerian ada perbincangan dengan kerajaan pusat dan juga Kementerian Pembangunan Luar Bandar supaya RISTA dan juga LGM ini dua-dua mungkin berada dalam kementerian yang sama supaya kita lebih mudah bagi kerajaan sama ada MPIC ataupun kerajaan pusat untuk melaksanakan program untuk membantu pekebun kecil getah. Kalau preamble tu, Terima kasih YB Yang Hormat, Seputih sebelum tu soalan. saya nak minta lah Yang Hormat yang tanya soalan tambahan, preamble-nya tu kurang sikit. Okay, pergi kepada soalan. Sila Yang Hormat, Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Seputih, soalan yang begitu panjang. Saya mendengar dengan penuh teliti dan kita memang mengambil maklum bahawa pengeluaran getah kita adalah tidak begitu banyak ketika ini dan juga ekspor telah jatuh dan banyak juga pokok-pokok getah tua yang telah banyak yang tua dan tidak dapat ditoreh dan sebagainya. Dan juga saya menerima baik saranan daripada Yang Berhormat Seputih di mana saya memang bersetuju bahawa kita kena ada kerjasama utuh di peringkat kementerian, di mana sekarang ini LGM adalah terletak di bawah kementerian KPPK dan RISDA di bawah KPLB. Sudah tentunya dengan sekiranya industri ini diletak di dalam satu kementerian, ia adalah satu yang baik, tetapi kita juga ingin berbincang dengan KPLB di mana kita akan neutralize macam mana kita nak buat kerjasama. Dan saya juga mengambil maklum mengenai permasalahan yang diketengahkan oleh Yang Berhormat Seputih dan kita akan perhalusi dan untuk masalah pekerja asing di sektor pekebun kecil, sebenarnya masalah ini tidak terlalu besar kerana ramai daripada pekebun-pekebun kecil kita mengusahakan ladang-ladang mereka secara tersendiri di mana mereka menoreh dan juga memproses getah mereka secara tersendiri sebelum dijual. Jadi sebenarnya masalah pekerja asing ini tidak begitu besar seperti sektor sawit di mana is still manageable. Dan untuk saranan tadi saya mengambil maklum itu saranan yang begitu baik dan kita akan bawa kepada peringkat perbincangan di dalam kementerian. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jempol. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Soalan ni macam terkena dekat saya sikit. Jadi selaku pengurusi pengurusi RISDA. Tapi apapun saya ingin menyentuh sedikit yang soal yang disebut tadi. Sebenarnya LGM pun ada dalam pihak berkuasa dalam bot yang sama dengan RISDA, jadi membangunkan pekebun kecil. Jadi tidak ada masalah, dia diletak di bawah KPLB. Soalan yang saya ingin nyatakan di sini ialah pekebun kecil ini, getah ini adalah masalah yang cukup lama. Bukan hari ini. Ianya telah berlarutan dah cukup lama. Isu yang paling ketara sekali ialah harga lantai ataupun paras harga pengaktifan. Harga yang ada sekarang ini ialah RM2.50. Di mana tidak mampu untuk menyara dalam 1.9 hektar dengan jumlah pendapatan hanya 1,100. Jadi apakah kementerian boleh meningkatkan harga lantai ini kepada RM3 sekilo mengikut pengeluaran insentif getah, convert ataupun bantuan musim tengkujuh kita akan bagi bulan November dan Disember ini, ia boleh tak convert bentuk bulanan agar ia dapat menyara kehidupan rakyat pekebun kecil yang susah, khususnya mereka berada di luar bandar. Terima kasih. Terima kasih, Jempol. Silakan Yang Hormat Timbalan Menteri. Terima kasih sahabat saya daripada Jempol. Sebenarnya kita mengambil maklum bahawa harga lantai ini memang kita lihat memang ia agak rendah, tetapi ketika ini harga getah telah meningkat dan
IPG pun tidak diaktifkan, dan kita akan mengaktifkan IPG ini sekira ini harganya rendah daripada RM2.50. Dan untuk makluman Yang Berhormat Jempol dan juga semua ahli dewan, dalam tempoh yang sama seramai 71,939 pekebun kecil telah menerima IPG, iaitu melibatkan pembayaran sebanyak 41.46 juta. Jadi ini adalah satu jumlah yang begitu besar, dan setakat ini kita di peringkat kementerian belum ada kemampuan untuk menaikkan harga harga lantai kepada RM3. Namun begitu kita terbuka kepada perbincangan, dan sekiranya kita berkemampuan dan mempunyai kedudukan kewangan yang selesa, kita akan melihat bagaimana kita ingin menyantuni dan membantu pekebun-pekebun kecil, kerana hasrat kita di dalam kementerian memang kita sejujur-jujurnya kita ingin membantu penoreh kita ini untuk mendapat pendapatan yang tinggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, untuk soalan nombor 5 tidak dapat hadir, jadi saya terus menyebut Yang Berhormat Datuk Seri Dr.